Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Admin Channel. Anda bersama saya, Encik Muhammad Azhiruddin bin Syaudin, pensyarah bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau, Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Purisen. Okey, untuk konten kali ini saya akan memberikan penerangan kepada sambungan chapter 3, tapi kali ini untuk siri ketiga yang merupakan siri terakhir untuk chapter 3. Okey? Dua siri sebelum ini berkenaan chapter 3 telah saya terangkan. Anda boleh dapatkan link di bawah berkaitan dengan siri pertama dan siri kedua bagi chapter 3. Okey? So, kepada yang baru menonton video saya ini, jangan lupa like, share, subscribe, tekan butang loceng untuk mendapat maklumat terkini berkaitan konten-konten yang saya akan update dalam MN Channel ini. So, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada video pengajaran yang telah saya sediakan untuk rujukan anda semua pada kali ini. Jom. Okay, di sini saya ingin maklum kepada para pelajar semua akan terdapat gangguan dalam audio semasa rakaman ini disebabkan saya melakukan rakaman di dalam bilik pensyarah JKE yang terbuka dan terdapat juga beberapa pensyarah yang sedang membuat rakaman ataupun kelas online. So, saya harap anda semua fahamlah akan terdapat beberapa gangguan dalam rakaman yang sedang saya lakukan ini. Okey, so kita akan teruskan siri terakhir bagi chapter 3 bagi Sustainable Energy Management. So untuk video kali ini, learning outcome yang saya akan cover bagi siri terakhir ini adalah kita akan melakukan analisa terhadap semua aktiviti mengurus di dalam sistem pengurusan lestari. Daripada learning outcome tadi, terdapat 4 lagi skop yang kita akan cover untuk video kali ini. Yang pertama, kita akan cuba menetapkan langkah, sasaran dan rancangan pengurusan tenaga. Yang kedua, kita akan melaksanakan rancangan tindakan atau action plan untuk sistem pengurusan tenaga lestari ini. Yang ketiga, pelaksanaan rancangan tindakan, pemantauan dan pengesahan bagi kaedah yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, kita akan menganalisa prestasi pengurusan tenaga. Ini 4 skop yang kita akan cover daripada learning outcome kita tadi. So sini kita dapat lihat EMS cycle ataupun kitaran sistem pengurusan tenaga lestari. Terdapat di situ kita organizing, kita lakukan perancangan dan pelaksanaan, kita membuat evaluasi dan kita review setiap tindakan kita dan kita lakukan penambahbaikan semua polisi dalam semua item-item tools yang terlibat dalam sistem pengurusan lestari. Saya akan terangkan cycle ini dalam video pada kali ini dan terdapat juga beberapa perkara yang telah saya sentuh dalam siri-siri sebelum ini pada siri 1 dan siri 2 untuk chapter 3 ini. Anda boleh lihat pada siri yang sebelum ni lah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Okey, kita tengok kepada cycle yang pertama seperti dalam yang sebelum ini. Okey, seperti anda dapat lihat sini, kita tengok yang pertama, Energy Management Policy. Yang pertama, terdapat 4 langkah yang kita boleh lakukan di sini, iaitu kita menunjukkan komitmen dalam mengambil tindakan terhadap polisi yang telah dirancang. Yang kedua pula, kita set dan kongsikan objektif daripada polisi yang telah kita tetapkan kepada semua peringkat kaki tangan di dalam organisasi. Yang ketiga yang perlu kita lakukan, kita sentiasa committed dalam melaksanakan sistem pengurusan tenaga ini pada setiap jabatan dan segala proses tersebut diterangkan pada setiap jabatan ataupun bahagian yang terlibat. Yang keempat pula adalah sentiasa memastikan organisasi committed untuk meningkatkan prestasi tenaga melalui framework ataupun kerangka penyematan tenaga yang telah disediakan untuk menetapkan objektif dan sasaran penggunaan tenaga serta mengkaji dan kerap kali melakukan penambahbaikan terhadap segala kekurangan polisi tenaga yang telah dirangka sebelum ini. Peringkat yang kedua iaitu organizing. Di sini terdapat 5 langkah yang perlu diambil untuk memastikan apa yang telah dirancangkan menepati serta untuk memastikan organisasi ini sentiasa mencapai apa yang telah ditetapkan.
Yang pertama, pihak pengurusan sentiasa menunjukkan komitmen dalam melaksanakan sistem pengurusan tenaga. Yang kedua pula, kita memastikan pihak pengurusan tertinggi ataupun dalam mereka yang terlibat dalam pengurusan organisasi ini memahami tanggungjawab. Yang kedua pula, kita menubuhkan satu jawatankuasa yang bertanggungjawab melaksanakan sistem pengurusan tenaga. Yang ketiga pula, kita memperuntukkan sumber terhadap jawatankuasa yang telah dibentuk. Yang keempat, kita melantik pengurus tenaga sebagai bertindak bagi memantau jawatankuasa ataupun mengetuai jawatankuasa yang telah kita bentuk dalam pengurusan tenaga ini. Dan yang kelima, kita menerangkan tanggungjawab dan fungsi seorang pengurus tenaga kepada semua kaki tangan di dalam organisasi serta pihak pengurusan tertinggi dalam organisasi tersebut, supaya dengan penerangan ini dapat membantu pengurus tenaga semasa melakukan tugas dalam melaksanakan polisi pengurusan tenaga di dalam organisasi tersebut. So kita tengok peringkat yang 3 bagi cycle sistem pengurusan tenaga ini, iaitu perancangan dan pelaksanaan. So apa yang kita akan lakukan dalam perancangan dan pelaksanaan ini? Yang pertama, kita akan menetapkan dan mengekalkan rancangan tindakan pengurusan tenaga untuk memastikan objektif dan sasaran polisi tenaga yang telah kita rangka sebelum ini tercapai. Okey. So daripada langkah pertama ini, saya bagikan lagi pada 4 langkah kecil, iaitu yang pertama, kita menetapkan tanggungjawab di dalam melaksanakan sesuatu polisi tenaga dalam sesuatu organisasi. Yang kedua pula, kita menetapkan garis panduan dan dasar dalam mengukur keberkesanan pelaksanaan polisi tenaga yang telah kita rangka. Yang ketiga pula, kita menetapkan kaedah dan jangka masa untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, kita menyatakan kaedah ataupun langkah kerja yang telah terbukti dalam memastikan konsep penjimatan tenaga ataupun sistem pengurusan tenaga ini dapat mempertingkatkan kualiti pengurusan kerja di dalam organisasi tersebut. Okey, yang kedua dalam planning and implementation ni adalah kita mewujudkan dan menubuhkan satu jawatankuasa energy audit. Ini penting untuk memastikan pelaksanaan penjimatan tenaga ini dapat dilaksanakan lebih berkesan. Ini disebabkan kita telah melantik jawatankuasa yang lebih kecil untuk memastikan apa yang telah kita tetapkan di dalam polisi tenaga ini dapat dilaksanakan di semua peringkat di dalam organisasi. Yang ketiga pula, seorang pengurus tenaga perlu memastikan action plan yang telah dirangka dalam pelaksanaan polisi tenaga ini untuk memastikan langkah-langkah kerja yang telah diambil oleh pengurus tenaga perlulah didokumentasi dan dikemaskini dari semasa ke semasa untuk memastikan data yang diperolehi dapat meyakinkan pihak pengurusan tinggi bahawa polisi pengurusan tenaga yang telah dirancang sebelum ini amat berkesan dan sesuai untuk dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Dan yang keempat, mengenal pasti individu dan melakukan latihan untuk memastikan setiap individu yang terlibat di dalam pelaksanaan pengurusan tenaga ini memahami segala tanggungjawab dan seterusnya objektif polisi pengurusan tenaga yang telah dirangka sebelum ini dapat dicapai. Okay, ini merupakan salah satu contoh dalam kita melaksanakan target sistem di mana kita mengkategorikan kita punya sasaran kepada 4, iaitu organizational, economic, technical effect dan behavior. Ini salah satu contoh macam mana kita melaksanakan sistem target kita di dalam planning dan implementation ini. So kita tengok komponen yang berikutnya, iaitu evaluation ataupun penilaian. Pada peringkat ini kita melakukan penilaian dan kita mengesahkan hasil daripada langkah yang diambil melalui proses kerja semasa pelaksanaan polisi pengurusan tenaga ini. So daripada penilaian ini kita terdapat 2 kerja yang boleh kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pengukuran untuk setiap parameter yang diperlukan bagi pengukuran dan pengiraan penjimatan tenaga semasa pelaksanaan polisi pengurusan tenaga. Yang kedua, kita dapat mengukur tenaga yang dapat dijimatkan dari setiap langkah penjimatan tenaga yang telah dilakukan semasa pelaksanaan polisi pengurusan tenaga. Okey, so itu 2 langkah yang boleh dilakukan semasa komponen penilaian dilakukan.
Seterusnya kita kepada komponen yang berikut di sini adalah review result for continual improvement ataupun keputusan kajian bagi penambahbaikan yang berterusan. So melalui komponen ini kita melakukan analisa oleh operasian struktur, operasi dan organisasi. Dan analisis ini dilakukan untuk tempoh sekurang-kurangnya bagi 1 tahun kajian ini dilakukan. Yang kedua, kita mengkaji penunjuk prestasi tenaga ataupun intensiti tenaga yang akan digunakan untuk menggambarkan kemajuan prestasi tenaga terhadap organisasi semasa pelaksanaan polisi pengurusan tenaga. Yang ketiga, kita melakukan perbandingan kajian jangkaan prestasi dengan pencapaian prestasi sebenar. Untuk langkah ketiga ini, terdapat 2 komponen yang kita akan ambil kira iaitu penggunaan tenaga operasi dan langkah penjimatan tenaga. Poin yang keempat dan yang terakhir untuk komponen ini, kita membuat ulasan, pihak pengurusan tertinggi membuat ulasan untuk mengesahkan perkara-perkara yang telah diambil semasa pelaksanaan polisi pengurusan tenaga ini. Yang pertama, kelestarian atau stability, kecukupan dan keberkesanan polisi yang telah diambil dalam penjimatan tenaga. Dan yang kedua, yang terakhir, tindakan yang akan diambil berdasarkan data-data yang diperolehi semasa pelaksanaan polisi pengurusan tenaga. Okey. Seterusnya kita akan tengok kepada 4 kaedah dalam melakukan targeting dan laporan di dalam sistem pengurusan tenaga ini. Yang pertama, kita mewujudkan dan melaksanakan pemantauan tenaga di dalam pelaporan kita untuk mengumpulkan dan menganalisa penggunaan dan kos tenaga yang telah digunakan di dalam organisasi tersebut semasa melaksanakan sistem pengurusan tenaga ini. Yang ketiga pula, kita sasar dan mengenal pasti tahap penggunaan tenaga yang diinginkan oleh pihak pengurusan tinggi dalam mencapai objektif sistem pengurusan tenaga ini. Langkah terakhir yang perlu dilakukan dalam proses ini adalah dengan membuat pelaporan yang melingkupi semua peringkat kerja di dalam sistem pengurusan tenaga ini dengan meletakkan maklumat pengurusan yang dihasilkan serta dapat menyatakan kawalan pengurusan tenaga yang berterusan yang telah dilakukan di dalam organisasi tersebut telah mencapai sasaran pengurangan dan penjimatan tenaga serta secara tidak langsung dapat meyakinkan pihak pengurusan tinggi bahawa pentingnya sistem pengurusan tenaga ini dilaksanakan di dalam organisasi tersebut. Okey, seterusnya kita akan tengok 8 kelebihan dalam melaksanakan energy monitoring, targeting and reporting. Yang pertama, kita dapat menjimatkan kos tenaga yang digunakan dalam sesuatu organisasi. Secara asasnya, kita dapat menjimatkan di antara 5 sehingga 15% penggunaan ataupun jumlah penggunaan tenaga di dalam sesuatu organisasi. Jika melibatkan penggunaan tenaga, secara langsung melibatkan penjimatan pembayaran bil yang digunakan oleh organisasi tersebut. Selain daripada itu, kita juga dapat mengurangkan penggunaan CO2 dan seterusnya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Yang kedua, kita dapat menyelaras dasar penggunaan tenaga yang telah kita tetapkan untuk organisasi kita. Melalui penyelarasan dasar ini, kita dapat mengekalkan simpanan untuk jangka masa panjang. Melalui penyelarasan dasar ini, kita dapat maksimumkan benefit yang kita akan dapat daripada polisi tenaga yang telah kita lakukan ini. Selain itu, kita dapat juga mengekalkan simpanan dalam jangka masa panjang. Simpanan sini dari segi pelbagai bentuk lah. Okey, seterusnya, melalui penjimatan ini juga, secara tak langsung kita dapat membantu pembiayaan. Pembiayaan di sini adalah kita melakukan pembiayaan bagi projek penjimatan tenaga. Untuk projek kecakapan tenaga, ia memerlukan satu jumlah pelaburan yang besar. Oleh itu, daripada konsep penjimatan yang telah dilakukan ini, secara tak langsung kita dapat melakukan penjimatan seperti yang saya telah terangkan pada kelebihan yang pertama tadi, dan daripada saving yang telah kita dapat tersebut, kita dapat melakukan satu projek yang lebih besar untuk support bagi penghasilan satu sistem penjimatan tenaga yang lebih efisien. Seterusnya ke arah RE lah, renewable energy. Yang keempat pula, penjimatan kos perkhidmatan dan seterusnya dapat menghasilkan kos untuk produk yang dihasilkan juga dapat kita kurangkan. Itu yang keempat. Dengan kita menjimatkan penggunaan tenaga, secara langsung kita dapat juga menjimatkan peralatan yang dihasilkan melalui
konsep-konsep penjimatan tenaga yang telah diterapkan dalam polisi yang telah dirancang oleh organisasi tersebut. Kita dapat improve kita punya perbelanjaan dalam organisasi tersebut. Di sini dengan kita menyediakan asas unjuran dalam penggunaan tenaga, secara tak langsung kita dapat anggarkan berapa perbelanjaan untuk penggunaan tenaga kita pada masa akan datang. Anggaran ini kita lakukan berdasarkan kepada data-data daripada audit tenaga yang telah kita lakukan dalam organisasi kita tersebut. Ini secara tak langsung kita dapat anggaran untuk 2-3 bulan akan datang berapa anggaran penggunaan tenaga ataupun bil elektrik kita pada 2-3 bulan akan datang berdasarkan audit tenaga yang telah kita buat. Yang keenam pula, kita dapat melakukan penyelenggaraan pencegahan yang lebih baik adalah dengan kita mempersediakan peralatan kita ataupun kita sentiasa memastikan peralatan kita dalam keadaan yang bersedia untuk digunakan. Ini disebabkan kita telah memastikan setiap peralatan ataupun komputer, photostat yang terdapat di dalam organisasi kita tersebut telah digunakan pada tahap yang paling optimum tanpa kita overuse peralatan tersebut. Ini kerana jika satu peralatan itu kita gunakan berlebihan, secara langsung ia akan mempertingkatkan kos penyelenggaraan untuk peralatan yang terdapat di dalam organisasi kita. Seterusnya, yang ketujuh, kita dapat mempertingkatkan kualiti produk yang dihasilkan. Ini saya ambil contoh di kilang lah, produk-produk yang dihasilkan. Ini dengan kita meningkatkan tahap kawalan terhadap pengeluaran. Apa kaitan di antara kita tingkatkan tahap kawalan terhadap produk pengeluaran kita? Ini berkait dengan kita punya preventive maintenance tadilah. Apabila kita pastikan peralatan-peralatan mesin-mesin yang kita gunakan di dalam kilang dapat kita gunakan secara optimum tanpa kita overuse, secara tak langsung ia akan menyumbang kepada faktor yang ketujuh lah. Kita dapat tingkatkan kualiti produk kita ataupun kualiti produk yang dihasilkan oleh kilang tersebut. Yang terakhir, yang ke-8, kita dapat mengelakkan pembaziran. Pembaziran di sini adalah dari segi penggunaan air, penggunaan bahan mentah. Contohnya di office pun penggunaan bahan mentah di office sini saya boleh ambil contoh adalah seperti kertas untuk penggunaan photostat, toner untuk penggunaan photostat, ataupun untuk printer kita menggunakan dia punya cartridge ke dia punya dakwat untuk printer dapat kita jimatkan sebab kita telah melakukan pengawalan dalam penggunaan peralatan yang terdapat di dalam organisasi kita. Itu pentingnya kita melakukan sistem pengurusan tenaga ini. Pengurusan tenaga ini kita bukan setakat tertumpu kepada elektrik sahaja, tapi termasuk segala bahan-bahan lain. Apabila kita jimat dalam penggunaan elektrik, secara tak langsung penggunaan bahan mentah dapat kita kurangkan. Ini dikaitkan dengan penggunaan komputer lah. Sekiranya kita jimatkan penggunaan printer, contohnya apabila kita nak print sesuatu kertas, penjimatan penggunaan tenaga, maknanya kita pastikan apa peralatan yang kita nak guna, apa yang kita nak cetak, kita printkan, maknanya kita check banyak kali sebelum di print. Jadi tak langsung kita dapat pastikan photostat ataupun printing kita gunakan tidak terlebih guna lah. Mana kita gunakan untuk print apa yang perlu sahaja. Ini yang kita kaitkan dengan waste. Kita dapat elakkan pembaziran. Okey. Seterusnya kita tengok 3 kajian prestasi pengurusan tenaga. Yang pertama, melalui kajian prestasi pengurusan tenaga ini kita dapat menekankan pentingnya penilaian dilakukan sebagai satu alat untuk memantau dan mengkaji prestasi tenaga dan pelaksanaan yang telah dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Yang kedua pula, kita dapat memberikan maklumat untuk merumuskan sasaran penjanaan tenaga baru dan merancang penindakan prestasi pengurusan tenaga. Ini secara langsung kita dapat mengkaji semula polisi tenaga yang telah kita rangka sebelum ini dan maybe kita boleh buat penambahbaikan terhadap polisi tenaga yang telah kita hasilkan sebelum ini demi mencapai sasaran penjimatan tenaga yang paling terbaik dapat dilakukan oleh sesuatu organisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga di sini, kita dapat memastikan sistem dibentuk dengan betul, dilaksanakan dan dikekalkan secara berterusan oleh semua pihak di dalam organisasi tersebut. Secara langsung kita dapat membudayakan penjimatan tenaga dan pengurusan tenaga di semua peringkat kaki tangan di dalam organisasi kita. Okey, seterusnya kita akan tengok 9 kelebihan dalam kita melakukan kajian prestasi pengurusan tenaga semasa kita melakukan polisi pengurusan tenaga di dalam organisasi. So yang pertama, kita dapat melakukan kajian semula dasar tenaga, objektif, sasaran, penilaian, kemajuan keseluruhan dalam pencapaian semasa kita melaksanakan dan melakukan polisi pengurusan tenaga di dalam organisasi. Yang kedua, kita dapat melakukan semakan dan penelitian laporan pihak pengurusan terhadap pelaksanaan polisi pengurusan tenaga dan laporan audit sistem pengurusan tenaga yang dilakukan.
Yang ketiga, kita dapat melakukan penilaian keberkesanan sistem pengurusan tenaga dan prestasi penggunaan tenaga semasa pelaksanaan polisi pengurusan tenaga ini dilakukan di dalam organisasi. Seterusnya, yang keempat, kita dapat melakukan kajian terhadap sebarang perubahan yang melibatkan beberapa perkara iaitu perundangan, cadangan dan keperluan pihak yang berkepentingan di dalam organisasi. Selain daripada itu, kemajuan teknologi untuk penghasilan produk dan pelbagai lagi lah. Produk sini saya ambil seperti di kilang lah. Okey, seterusnya yang kelima, kita dapat melakukan penilaian tindakan susulan berhubung dengan ketidaksesuaian intipati polisi pengurusan tenaga yang kita laksanakan ini. Seterusnya yang keenam, kita dapat melakukan unjuran prestasi tenaga dalam tempoh yang mendatang. Dan kita buat anggaran berapa pengurangan bil elektrik dalam organisasi itu untuk 3 bulan akan datang, 4 bulan akan datang. Seterusnya yang ketujuh, jika perlu kita lakukan semakan semula terhadap dasar, objektif, sasaran, sumber atau elemen lain dari sistem pengurusan tenaga. Yang ke-8, kita dapat membuat kajian terhadap peruntukan sumber dan kewangan yang telah disalurkan dan sekiranya perlu, kita melakukan kajian terhadap penambahan peruntukan untuk pelaksanaan polisi pengurusan tenaga. Di sini kita boleh bergerak ke arah RE lah ataupun Renewable Energy. Dan yang ke-9, yang terakhir, kita dapat mengenal pasti sebarang penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap polisi pengurusan tenaga yang dilaksanakan. Secara langsung, kita dapat mengenal pasti sebarang penambahbaikan untuk memastikan polisi pengurusan tenaga yang kita rancang atau yang sedang dilaksanakan ini mudah untuk diikuti dan seterusnya dapat dibudayakan di dalam organisasi tersebut. Okey, habis dah untuk chapter 3. Dan ini task yang anda perlu lakukan dan perlu anda jawab pada komen box di bawah. Ada terdapat 2 soalan situ dan kedua-dua soalan ini adalah merupakan soalan final exam bagi subjek DEG 50032. Yang pertama final exam untuk Jun 2017 dan yang kedua untuk sesi Disember 2016. Okey, so saya harap para pelajar saya dapat jawab dan jawapan anda jangan lupa isi pada komen box di bawah beserta dengan nama dan nombor pendaftaran anda. Okey, jangan lupa jawab. Okey, habis sudah chapter 3 untuk subjek DEG 50032 Energy Efficiency and Management. So, kita akan bertemu pada chapter 4 yang saya akan upload dalam masa terdekat sebelum peperiksaan akhir anda semua. Okey, kepada para pelajar saya, jangan lupa scan QR code sebagai bukti kehadiran anda dalam video pengajaran saya melalui YouTube MN Channel ini. Okey, pada yang baru menonton, saya minta sekali lagi, jangan lupa like, share, subscribe, tekan butang loceng untuk mendapat maklumat terkini berkaitan dengan konten-konten yang saya akan update dalam MN Channel ini. Harap dapat bantu saya lah dengan subscribe channel saya ini. Okey, jangan lupa MN Channel banyak lagi konten-konten yang akan saya upload bukan sahaja berkaitan dengan pengajaran saya, bukan juga dengan berkaitan dengan diet dan kanser yang wife saya akan terangkan, tapi banyak lagi konten-konten yang dalam perancangan kami yang kami akan upload dalam channel ini. Okey, pada pelajar saya, kita akan bertemu dalam chapter 4 bagi subjek DEG 50032. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum.